Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia kepada ahli-ahli panel dan sidang hadir yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan lazimnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum agama ini bersama saya, Nur Balqis Siti Zulkifli, pada pagi di malam ini yang bening lagi sedia. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi menawan ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum agama kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisarkan tentang keruntuhan akhlak remaja. Perkataan remaja berasal daripada perkataan Latin bermakna menuju ke arah kematangan. Golongan ini sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba dan sedang menuju ke tahap untuk menjadi dewasa. Dari sudut perkembangan kemahiran, remaja merujuk kepada satu peringkat perkembangan manusia, iaitu peringkat transisi antara peringkat kanak-kanak dan peringkat remaja. Remaja sering dikaitkan dengan masalah walaupun daripada sifat semu jadi. Remaja adalah zaman yang penuh bertenaga dan mempunyai potensi diri yang cemerlang. Masalah sosial dan jenayah yang membangkitkan remaja hari ini benar-benar membimbangkan. Ketidakupayaan dan kegagalan mengatasi halangan ini menimbulkan pelbagai masalah. Walaupun terdapat banyak isu yang berlaku di kalangan remaja. Para hadirin, alam remaja dikaitkan sebagai saat yang rapuh kerana pada peringkat ini, mereka terdedah kepada pelbagai pengaruh serta tekanan luar yang kebanyakannya menjerumuskan kepada perkara negatif. Apabila terpedaya dengan pengaruh negatif yang menghayatkan, akhlak remaja mudah rosak sehingga menimbulkan pelbagai masalah. Seperti salah laku. Keruntuhan akhlak dan kemusatan disiplin remaja boleh dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu salah laku dan jenayah yang dilakukan oleh pelajar seperti membunuh, mencuri, menyalahgunakan dadah, merogol, sabun, senjata api dan lain-lain. Manakala yang kedua ialah salah laku yang melibatkan kesalahan ringan seperti ponteng, termasuk salah laku seperti ponteng sekolah, ponteng kelas dan kerap keluar kelas. Kategori tidak patuh arahan pula mencukupi salah laku seperti tidak memberi perhatian kepada pelajaran, tidak membuat kerja rumah, tidak membawa buku, tidur di dalam kelas dan tidak mengikut pelajaran yang diajar. Manakala kategori gangguan pengajaran adalah seperti muat bising, merosakkan alat bantu mengajar, mengganggu kawan semasa guru mengajar dan mempertikaikan ajaran guru. Tidak sopan pula merupakan salah laku seperti berpakaian tidak kemas dan bercakap kasar dengan guru. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menerusi lebih dalam topik pembincangan molek, kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama yang tampak ayu, iaitu Saudari Nur Syifa Atira. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saudara Prinsipal Azlis, saya baik-baik saja. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kedua yang tampak berseri-seri wajahnya di sebelah panel pertama, iaitu Saudari Nur Ain. Selamat datang saudari, apa khabar saudari? Alhamdulillah, Permisi Majlis, saya baik-baik saja. Baguslah begitu. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudari Nurul Nabila. Selamat datang juga buat saudari. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan sihat. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Baiklah, saya memperkenalkan ahli panel yang keempat yang tampak comel wajahnya, Nur Izzah. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Terima kasih, saudari moderator. Usai salam perkenalan kepada semua ahli panel kita pada hari ini, kembali kita pada tajuk forum kita pada hari ini, iaitu keruntuhan akhlak remaja.
Sidang hadirin yang dihormati, umum mengetahui bahawa remaja pada zaman ini semakin lama semakin menunjukkan dan membangkitkan akhlak yang negatif yang dilakukan oleh mereka, sehingga menjadi trend-trend yang ingin diikuti oleh masyarakat sini. Persoalannya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kini? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya ajukan soalan ini kepada panel pertama. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada sidang hadirin yang dihormati sekalian. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang dua faktor yang menjadi punca kepada keruntuhan akhlak remaja pada masa kini. Para hadirin sekalian, kurangnya didikan agama dalam diri seseorang sejak mereka masih kecil merupakan antara faktor yang menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak pada hari ini tidak diberi pendedahan tentang isu agama dengan lebih mendalam kerana masyarakat pada hari ini hanya terlampau sibuk mengejar kemewahan duniawi dan seterusnya mengabaikan keseimbangan di antara dunia dan akhirat. Sebagai contoh, disebabkan tidak mempunyai kefahaman yang mendalam tentang agama Islam, remaja kini kurang menghormati orang tua dan selalu melakukan perbuatan negatif yang di luar jangkaan. Perlakuan sebegini menunjukkan kelemahan iman dan kurangnya keyakinan terhadap Allah SWT merupakan punca yang paling asas dalam permasalahan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ini. Kesan yang dapat dilihat apabila seseorang tidak mempunyai kefahaman tentang agama Islam ialah mereka tidak akan mempunyai jati diri yang kukuh, menjadi kurang berhemah tinggi kerana mereka tidak mengamalkan pengajaran agama dalam kehidupan seharian serta menyebabkan akhlak mereka menjadi lebih teruk dari semasa ke semasa. Jelaslah bahawa didikan agama sejak kecil merupakan perkara yang paling penting untuk membentuk akhlak remaja dan mengelakkan daripada berlakunya keruntuhan akhlak dalam diri anak remaja kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, faktor yang seterusnya juga menyebabkan berlakunya masalah keruntuhan akhlak dalam diri anak muda pada masa kini ialah kesibukan ibu bapa sehingga melupakan tanggungjawab mereka kepada anak-anak. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan antara orang yang paling rapat dan mereka dengan anak-anak dan insan yang sudah menjadi lumrah dalam kehidupan mereka untuk mendidik dan mengasuh anak-anak supaya menjadi orang yang berguna sejak mereka masih kecil. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Tetapi kesibukan mereka menghalang mereka untuk menjalankan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Contoh yang boleh diambil ialah ibu bapa moden pada masa kini sangat sibuk dengan pekerjaan mereka yang memerlukan mereka untuk keluar bekerja dari terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari dan menyebabkan mereka mempunyai masa yang sangat singkat untuk berinteraksi bersama anak-anak. Ada kalanya, sesetengah ibu bapa juga turut bekerja pada hujung minggu. Jadi tanpa disedari, anak-anak mereka telah diabaikan kerana kurangnya interaksi bersama ibu bapa mereka. Kesan daripada sikap sesetengah ibu bapa ini, anak-anak akan berasa tidak dihargai dan mereka akan mula mencari keseronokan mereka yang tersendiri seperti melakukan perkara yang di luar tabiat dan boleh mendatangkan keburukan kepada masa depan mereka. Jelaslah bahawa kesibukan ibu bapa merupakan antara sebab utama berlakunya keruntuhan akhlak dalam diri remaja pada masa kini. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya ingin berkongsi satu hadis iaitu setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka kedua ibu bapanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini menunjukkan betapa besar je peranan yang dimainkan oleh ibu bapa untuk mencorakkan diri anak-anak mereka. Setakat ini sahaja daripada saya tentang faktor keruntuhan akhlak remaja pada masa kini. Saya serahkan semula kepada saudari pengerusi majlis. Terima kasih kepada panel pertama kita tentang penjelasan yang terperinci mengenai punca berlakunya keruntuhan akhlak, iaitu kurangnya didikan agama dalam diri seseorang dari masih kecil yang telah menyebabkan remaja tidak faham tentang agama Islam dan tidak mengukuhkan akhlak mereka. Malah, kesibukan ibu bapa juga adalah punca utama berlaku keruntuhan akhlak ini kerana anak-anak berasa tidak dihargai dan mula mencari keseronokan sendiri yang lebih cenderung kepada perkara yang negatif. Justru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah faktor lain yang menyebabkan keruntuhan dalam diri remaja kini? Silakan saudari Ain.
Assalamualaikum. Soalan yang amat menarik daripada pengurusi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Antara faktor kerutuhan akhlak remaja ialah pengaruh rakan sebaya. Menurut kajian, ketika usia remaja, seseorang itu lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding keluarga. Oleh itu, rakan sebaya sangat mudah mempengaruhi seseorang remaja itu sama ada ke jalan yang benar atau ke jalan yang sungsang. Sudah terang lagi bersuluh, kawan yang baik boleh membimbing mereka kepada kebaikan. Namun, jika kita tersilap memilih kawan, akan mempengaruhi mereka kepada perkara-perkara yang buruk. Tambahan pula, para remaja ini akan saling cabar mencabar dengan rakan sebaya untuk melakukan sesuatu. Walaupun mereka tahu perkara itu salah, oleh kerana darah muda, remaja yang pantang dicabar akan melakukan perkara itu untuk membuktikan kehebatan mereka. Walaupun mereka tahu perkara itu berbahaya dan sia-sia. Bab kata pepatah, mana yang jadi arang, kalah jadi apa. Selain itu, faktor yang menyebabkan kerutuhan akhlak dalam kalangan remaja ialah pengaruh media massa. Seperti mana yang semua tahu, pada zaman yang serba moden ini, media massa merupakan satu keperluan dalam kehidupan seharian. Media massa ini banyak memberikan kebaikan tetapi juga boleh mempengaruhi seseorang terutamanya golongan remaja ke arah negatif secara diam. Bab kata pepatah, seperti api dalam sekam. Sebagai contoh, internet dapat mewujudkan satu perhubungan antara negara-negara lain. Secara tidak langsung, seseorang remaja terdedah kepada pengaruh kebudayaan luar negara atau negara asing. Cerita-cerita yang berunsurkan keganasan malah perkara yang tidak senonoh banyak ditanyakan oleh media massa. Semuanya apa yang dipaparkan itu memberikan kesan yang buruk. Namun, ada segelintir program-program dan drama-drama yang memaparkan pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Program-program realiti televisyen serta rancangan-rancangan yang bersifat hiburan semata-mata sangat mempengaruhi para remaja dengan perkara yang tidak baik. Umpamanya, corak pergaulan remaja yang jauh dari nilai-nilai ketimuran, cara berpakaian kurang sopan dan gaya hidup yang mengikut cara barat. Cerita-cerita sebegini dapat mempengaruhi dan merangsang remaja untuk meniru aksi-aksi negatif itu. Hasilnya, keruntuhan akhlak remaja semakin menjadi-jadi. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat benar sebentar tadi. Sekarang, sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya keruntuhan akhlak ini terjadi disebabkan oleh pengaruh media massa dan pengaruh rakan sebaya. Jikalau kita tersalah memilih rakan akan menyebabkan perangai buruk mereka dicontohi dan merosakkan akhlak remaja itu. Selain itu, media massa juga boleh mempengaruhi seorang remaja itu cenderung kepada perlakuan negatif jika mencontohi sumber media massa daripada barat. Jika dua orang panel kita tadi menerangkan tentang punca-punca berlakunya keruntuhan akhlak, saya ingin meminta pendapat panel ketiga tentang persoalan seterusnya. Apakah langkah yang boleh diambil agar dapat mengatasi keruntuhan akhlak remaja ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi atas soalan yang begitu menarik sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meneruskan majlis, izinkan saya untuk memaparkan sebuah video yang mungkin boleh dijadikan iktibar pada kita semua. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman.
Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Begitu menarik isi video yang disampaikan sebentar tadi. Menerusi video ini, saya ingin menegaskan bahawa keutuhan institusi keluarga begitu penting dalam mendidik anak-anak supaya menjadi yang lebih baik. Oleh itu, pada pendapat saya, institusi keluarga begitu penting dalam usaha menangani isu keruntuhan akhlak sehingga kempen Rumahku Syurgaku yang menekankan kepentingan rumah diibaratkan sebagai syurga untuk memastikan keutuhan institusi keluarga diadakan secara besar-besaran. Oleh itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan bagi menghalang golongan remaja daripada terjebak dalam masalah keruntuhan akhlak ini. Sebenarnya, golongan ibu bapa wajarlah mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka dan mengasuh anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Ibu bapa perlu menganggap anak-anak sebagai kurniaan Allah yang tidak ternilai dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Sikap sesetengah ibu bapa yang hanya sibuk mengejar harta kekayaan perlulah dikikis sama sekali. Mereka tidak sedar bahawa nilai kebendaan dan materialistik yang ada pada diri mereka akan menyebabkan mereka terlalu sibuk dengan kerja mereka sehingga terpaksa mengabaikan anak-anak mereka. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, peranan utama ibu bapa dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak remaja ini ialah memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak. Agama merupakan senjata ampuh yang mampu membantu mereka menangkis segala anasir yang bersifat negatif. Oleh hal yang demikian, ibu bapa perlulah memberikan didikan agama kepada anak-anak sejak dari kecil, ibarat melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kendatipun, ibu bapa yang memberi anak-anak dengan cahaya keimanan yang cukup akan melahirkan adiwangsa yang soleh dan solehah. Di samping itu, ada juga keluarga yang makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kerohaniannya. Menurut pakar motivasi Datuk Dr. Fazilah Kamsah, mengatakan bahawa ibu bapa haruslah mencurahkan ilmu agama yang
secukupnya kepada putera-puteri mereka kerana itu merupakan benteng untuk mereka menempuh arus modernisasi kini. Selain itu, ibu bapa juga perlu meluangkan masa bersama anak-anak. Hal ini cukup bertepatan dengan langkah Kementerian Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat yang telah mengisytiharkan cuti pada hari Sabtu dan Ahad kepada semua pegawai kerajaan. Perkara ini cukup membuktikan keprihatinan kerajaan Malaysia dalam menyediakan ruang dan peluang kepada ibu bapa untuk bersama anak-anak. Percayalah, anak-anak akan berasa lebih dihargai apabila ibu bapa menghabiskan masa berkualiti bersama mereka. Tamsilannya, ibu bapa boleh membawa anak-anak melancong, beriadah bersama-sama, malahan menjalankan aktiviti kerohanian secara berjemaah. Melihat kepada senario masyarakat kontemporari, ibu bapa lebih cenderung untuk mengejar materialistik dan menjadikan pejabat sebagai rumah kedua mereka. Sikap ibarat enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing ini perlu dikikis segera bagi memastikan para remaja tidak terlibat dalam gejala sosial. Maka, jelaslah anak-anak remaja perlu dijadikan prioriti utama dalam usaha membendung kemelut ini. Kesimpulannya, ibu bapa perlu memantapkan kemahiran keibubapaan mereka lagi dalam mendidik anak-anak. Contohilah ketokohan Luqmanul Hakim yang cukup hebat mendidik anak-anaknya berorientasikan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tidak mahu remaja-remaja yang bobrok dan kaya dengan pidana dihasilkan. Sebaliknya, kita inginkan barisan remaja yang berkaliber, cukup syumul dan utopia hasil didikan kedua-dua ibu bapa mereka. Marilah kita berubah sebelum padi di tangan menjadi lalang dan ayam ditambat disambar helang. Ayolah ibu bapa, berkorbanlah demi masa depan anak-anak tercinta. Setakat ini sahajalah sesi saya pada kali ini. Saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang ketiga. Memang tidak disangka lagi, setiap ibu bapa telah memain peranan yang penting dalam membentuk akhlak remaja dengan membentuk institusi keluarga yang harmoni. Ibu bapa juga perlu mendidik remaja ini dengan ilmu agama supaya dapat membina jati diri remaja dan teguh dengan keimanan dan akhlak yang baik. Dan ibu bapa juga perlu lebih meluangkan masa bersama remaja-remaja agar mereka rasa lebih dihargai dan dapat mengelakkan mereka melibatkan diri dalam gejala negatif. Baiklah, panel sebelum ini telah membentangkan peranan ibu bapa untuk mencegah berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ini. Namun, apakah peranan yang boleh dilakukan oleh remaja sendiri dalam melakukan langkah-langkah dan mengelakkan keruntuhan akhlak dalam diri mereka? Izinkan saya mengajukan soalan ini kepada panel keempat kita. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari pengerusi majlis kerana memberi kesempatan ini kepada saya untuk bercakap mengenai langkah-langkah untuk menangani dan mengatasi masalah keruntuhan akhlak ini. Langkah yang saya ingin berkongsikan kepada para hadirin sekalian adalah peranan individu itu sendiri dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak. Para hadirin sekalian, antara peranan individu dalam menangani keruntuhan akhlak ini adalah mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini amat penting dalam kehidupan umat Islam kerana Allah merupakan Maha Pencipta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, mafhumnya, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu hingga datang kepadamu al-yaqin, yakni maut. Surah Al-Hijr ayat 99. Allah lah yang menciptakan kita iaitu manusia untuk melakukan amal ibadah kepadanya. Sebagai contoh, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam, membaca Al-Quran setiap hari, berzikir dan sebagainya. Perbuatan yang baik yang boleh kita lakukan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Saya mengatakan sedemikian kerana apabila kita mendekatkan diri kita dengan Allah, ia dapat menimbulkan rasa insaf dan merendahkan diri kita yang tidak sempurna ini.
Kita juga dapat cuba mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan sebarang gejala yang negatif yang akan terjadinya keruntuhan akhlak. Perkara ini dapat dikaitkan dengan faktor atau punca berlakunya keruntuhan akhlak, iaitu pengaruh rakan sebaya. Jika kita jauh dengan Allah, maka kita akan mudah terpengaruh dengan ajakan atau pengaruh rakan-rakan sebaya dengan kita. Hal ini kerana iman mereka tidak kuat dan tidak mempedulikan bahawa perkara yang mereka lakukan itu membuatkan Allah murka pada kita dan akan terjadinya keruntuhan akhlak. Selain itu, sentiasa meminta dorongan daripada ibu bapa, rakan-rakan dan pihak kaunseling. Apabila kita mempunyai sesuatu masalah yang terbendung dalam diri kita, kita hendaklah meluahkan masalah tersebut kepada orang yang kita rapat dan boleh dipercayai. Contohnya, meminta dorongan daripada ibu bapa kita atau ahli keluarga kita sendiri seperti kakak atau abang. Ataupun kita boleh meminta dorongan daripada rakan-rakan kita ataupun meminta dorongan daripada pihak kaunseling. Kita jangan malu untuk berkongsi masalah dengan orang lain. Luahkan segala masalah dan perasaan kita kepada mereka yang sudi mendengar dan membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia dapat mengurangkan masalah kita dan juga beban yang ditanggung oleh kita. Hal ini dapat meningkatkan keyakinan dalam diri kita di samping dapat merapatkan hubungan di antara satu sama lain. Perkara ini dapat mengelakkan kita daripada mendekatkan diri kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan meruntuhkan akhlak kita. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, seterusnya mengamalkan cara hidup yang positif. Apabila kita melakukan atau menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang berfaedah, kita dapat menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang negatif. Hal ini dikatakan demikian kerana jika kita melakukan sesuatu perkara yang berfaedah, maka kita tidak akan memikirkan mana-mana perkara yang membawa perkara yang negatif kepada kita kerana kita hanya memfokuskan perkara yang kita lakukan sahaja. Contohnya, perkara yang berfaedah adalah beriadah bersama keluarga ataupun rakan-rakan, mengulang kaji pelajaran dan banyak lagi. Kita perlulah melakukan senaman secara sistematik dan juga memakan makanan yang mengandungi bahan yang berkhasiat untuk menjamin fizikal dan mental yang berkualiti dan juga sihat. Ia dapat menghindari diri daripada terjebak dengan gejala yang tidak sihat seperti najis dadah, seks bebas dan sebagainya yang akan terjadinya keruntuhan akhlak. Oleh itu, kesimpulannya, pertama, kita hendaklah mendekatkan diri kita dengan Allah. Kedua, kita hendaklah meminta dorongan daripada ibu bapa, rakan-rakan atau pihak kaunseling. Ketiga, kita hendaklah mengamalkan cara hidup yang positif dan kita juga perlulah bijak dalam memilih rakan dan juga menggunakan media massa agar tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang dimurkai Allah dan tidak berlakunya perkara seperti keruntuhan akhlak kepada diri kita sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ia dapat dijadikan iktibar dan panduan bagi semua para pelajar. Pada pendapat saya, remaja juga berperanan penting dalam mengubah diri dan membentuk akhlak yang baik. Dari awal lagi, seseorang remaja perlulah mendekatkan diri kepada Allah SWT agar dapat menimbulkan rasa insaf dan merendahkan diri kita yang tidak sempurna. Kita juga dapat mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan sebarang gejala negatif yang akan terjadinya keruntuhan akhlak. Remaja juga perlu ambil langkah meluahkan perasaan kepada rakan-rakan atau guru kaunseling tentang masalah yang dihadapi agar dapat membantu diri menjadi lebih baik dan mengelakkan berlakunya keruntuhan akhlak. Selain itu, dengan meluangkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah juga dapat mengelakkan diri remaja melakukan perkara yang meruntuhkan akhlak.
Hadirin sekalian, terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencuri kita. Jadi, sedikit rumusan yang kita buat pada hari ini ialah setiap remaja akan melalui pelbagai ujian dan halangan dalam hidup ini. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan perkara yang negatif dan yang dapat merosakkan masa depan mereka. Oleh itu, pihak ibu bapa iaitu insan yang paling hampir dengan remaja ini perlulah memantau aktiviti remaja dan mengajar mereka akhlak yang perlu diamalkan dalam kehidupan mereka. Saya berharap agar remaja kini membuka mata dan sedar akan perbuatan mereka yang salah dan membimbing diri mereka ke arah jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Sebelum mengakhiri forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Cintailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta. Jangan kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum remaja kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.